Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Okey, untuk hari ini saya ada satu perkongsian tentang permainan interaktif juga, tetapi lebih kepada perkongsian inovasi sebenarnya, inovasi yang dibina bagi subjek bahasa Inggeris dan bagi topik preposition of place, yang mana permainan ini sesuai untuk pengajaran murid-murid prasekolah, murid-murid pendidikan khas dan juga murid-murid di sekolah rendah. Okey, jadi mesti ramai tertanya bagaimana permainan ataupun bagaimana inovasi ini. Jadi perkongsian saya bersama saya selepas ini. Okey, sebenarnya permainan ataupun inovasi yang saya bina ini adalah permainan interaktif menggunakan PowerPoint sahaja. Dan apakah objektif bagi permainan ini? Di mana kalau kita gunakan permainan ini, murid-murid itu mungkin dapat mempelajari lebih banyaklah berkaitan dengan topik preposition of place, dapat lebih memahami topik preposition of place, dan dalam masa yang sama dapat memperbaiki kosakata bahasa Inggeris yang asaslah bagi murid-murid. Dan salah satu kenapa saya namakan permainan ini adalah Speak, Mon, Speak dan juga Mon. Speak dan juga Mon itu dah datang daripada Pokemon, iaitu kita tahu permainan yang ramai murid-murid kita, anak-anak kita yang suka permainan Pokemon ni, malah mereka suka anime bagi Pokemon ini. Dan juga kenapa ada Speak tu? Speak tu datang daripada terapi pertuturan sebenarnya, di mana saya mengharapkan inovasi ini dapat memperbaiki pertuturan ataupun pronunciation, terutamanya pronunciation bahasa Inggeris, bagi kosakata-kosakata asas tertentu yang sering murid gunakan di rumah. Okey, jadi jom kita lihat terus kepada permainan interaktif Speak Mon ini. Okey, ini adalah paparan bagi permainan interaktif Speak Mon di PowerPoint, dan kita akan go through slide by slide. Okey, untuk ini slide pertama, slide utamanya. Kemudian kita just klik pada press start dan kita akan pergi kepada slide yang kedua. Okey, saya terus kepada slide show. Okey, dan kita terus press start jika kita nak bermain dengan murid. Okey, untuk slide yang kedua ini dia ada instruction on how to use. Okey, jadi saya dah masukkan instruction bagaimana untuk menggunakannya. Dekat sini kita ada instruction dia lah, di mana kalau bagi orang yang biasa bermain Pokemon, okey, Pokemon Go, dia akan ada Pokeball, iaitu bola yang digunakan untuk menangkap Pokemon. Jadi match or make a sentence using the question column and answer row. So dekat sini saya ada sediakan template untuk cikgu ubah suai soalan, okey, dan kita akan lihat selepas inilah. Okey, dan cikgu boleh baca setiap instruction dekat sini. Kita ada juga trainer Pokédex, di mana tempat untuk menyimpan Pokemon apabila kita menangkap Pokemon. Okey, jadi dalam permainan ini sebenarnya kita nak murid menangkap Pokemon dalam masa yang sama dia dapat belajar topik preposition of place, dapat memahami dan dapat menguasai serta menguasai kosakata bahasa Inggeris. Okey, dan di sini adalah how to edit your game. Di mana dia nak edit game tu, inilah cara-caranya, jadi boleh ikut dekat sini. Okey, jadi kita teruskan kepada game, kita klik pada Pikachu. Okey, ini adalah Pokédex, okey, di mana Pokédex ini mengandungi trainer lah. Trainer saya letakkan dekat sini adalah 6 trainer. Jadi kalau nak buat penambahan, okey, biasanya kalau ramai sangat kita akan bahagikan mengikut kumpulan lah. Mungkin trainer 1 tu adalah kumpulan 1, trainer 2 adalah kumpulan 2 dan seterusnya lah. Okey, jadi kita nak bermain dalam bentuk kumpulan. Dan apabila tangkapan dibuat, kita boleh pergi kepada kita klik pada Pokédex, kemudian kita klik pada button berwarna hijau jika tangkapan berjaya dibuat. Maksudnya murid berjaya menjawab soalan dengan betul, menyebut perkataan dengan pronunciation yang betul, maka dia dapat menangkap Pokemon. Jadi kita akan tambahkan ikut bilangan Pokemon yang telah ditangkap. Okey, jadi untuk kita nak menangkap seterusnya Pokemon, kita teruskan dengan kita klik
Okay, kita klik pada catch. Okay, dah catch them all. Okay. Okay, where is the Pokemon? Okay, first kali sebelum menangkap Pokemon, okay, dekat sini dia kena belajar dahulu pronunciation bagi objek-objek asas yang selalu ada di dalam rumah dia. Okay, kalau kat sini dalam bilik dia. Okay, jadi sebelum, okay, untuk dia nak mengetahui kedudukan Pokemon, sebab kat sini kita kena tahu kedudukan Pokemon sebab dia adalah topik preposition of place, yang mana dia kena tahu on ke, below ke, under ke, between atau dan beside, okay, dan sebagainya lah. So untuk mengetahui kedudukan Pokemon tu, setelah kita dah belajar topik preposition of place, okay, dia perlu tahu juga alatan-alatan ataupun objek-objek asas yang ada di sini. Jadi dia perlu tahu menyebut objek tu, sebab untuk menangkap Pokemon dia perlu menyebut perkataan tu. So klik pada objek window. Okey, di sini dia boleh belajar pronunciation. Okey, Table lamp. Table lamp. Table lamp. okey, nampak? Okay, jadi dia bila kita klik sahaja, murid boleh mengikut pronunciation, mengikut kosakata ataupun sebutan, okay, sebutan yang disebut dalam komputer ni kan, dalam permainan ini. Jadi dan murid lepas itu dia boleh mengenal pasti kat mana kedudukan Pokemon. Contohnya ini map. Okay, so this Pokemon is on the map. Okay, jadi kita teruskan kepada permainan bila kita dah belajar kosakata di dalam bilik ini. Okay, kita teruskan dengan permainan di mana dekat sini murid perlu meneka berdasarkan kepada gambar sebentar tadi. Murid meneka kedudukan Pokemon. Okay, contohnya on the map. Okay, tadi dia nampak ada Pokemon on the map. So kita perlu bertanya kepada murid, where is your Pokemon? Where is your Pokemon? So my Pokemon is, okay, my Pokemon. Jadi dia akan construct satu ayat mudah. My Pokemon is on the map ataupun on the map. Okay, so dia akan sebut on the map. Kita akan tengok mana on the map. So on dengan map. Okay, jadi dia pilih bola ini dan minta dia menekan pada bola ini. Okay, so dia klik pada bola, maka keluar Pokemon. So bila dia keluar Pokemon, so maka dia dapat satu lah. Okay, jadi katakan ini kumpulan satu, maka dia dapat satu. Kita klik sahaja di sini, dia akan tambahlah mata dia. Okay, dan nak teruskan kepada tangkapan. Okay, kita balik kepada tangkapan kita tadi. Okay, so satu, katakanlah dia sebut lagi under the vase. Tak ada. Bila tak ada, maka kita jangan tambahkanlah untuk Pokemon dalam Pokédex itu. Okey. Dan di sini juga dia ada beberapa sebenarnya dia ada beberapa rahsia ke? Macam itulah lebih kurang yang nak bagi dia menarik lagi permainan ini. Okey, sebagai contoh yang ini, okey, kita tengok under the bed ataupun below the. Okey. Dekat sini ada, saya tunjuk dulu. Okay, bukan setakat di dalam bilik, dia ada juga di dalam kitchen, di dalam bath. Setakat ni saya cuma dapat sediakan, okay, saya berkesempatan untuk sediakan 3 tempat sahaja, okay, iaitu di kitchen, okay, bath, bilik mandi dan juga di tadilah di dalam bilik. Okay, jadi kalau cikgu nak, cikgu boleh tambah lagi lah, ataupun cikgu tunggu saya update selepas ini. Okay, jadi ini pun sama juga, cikgu boleh klik dan murid boleh menyebut, okay, perkataan itu bersama-sama. So selepas itu dia perlu menangkap Pokemon. Okay, katakan dia nak tangkap Pokemon. So kita klik pada catch them all. Okay, so katakanlah below the ball. Okay, dia ada Pokemon dekat sini, tetapi kita ada satu yang lebih menarik, di mana dia ada kumpulan yang jahat ini, antagonis dalam cerita Pokemon. Dia akan curi Pokemon itu.
Okey, jadi agak menarik lah, maksudnya dia tak dapat dah juga Pokemon. Okey, jadi itu sahaja. Okey, bukan itu sahajalah, di bawah ni saya tunjukkan jugalah. Ini adalah dalam bilik mandi. Okey, banyak lagi sebenarnya bahan-bahan dalam bilik mandi. Dan dekat bawah ini dia ada template. Okey, saya sediakan template. Okey, di mana cikgu boleh tukar-tukar, tambah-tambah lagi. Okey, katakan tadi tu tak cukup lagi objek, cikgu boleh tambah lagi dan tambah lagi question kat sini. Malah cikgu boleh gunakan bagi subjek lain sebenarnya mengikut kesesuaian subjek itu ataupun subjek pengajaran cikgu lah. Cikgu kan kreatif kan, jadi cikgu boleh gunakan berbagai cara untuk menyesuaikan dengan subjek pengajaran cikgu. Jadi dekat sini ada 1, 2, 3 dan 4. Okey. Sebenarnya lebih kepada kita nak galakkan murid tu dia ada keyakinan diri untuk dia bercakap. Dia datang depan, dia bercakap, dia menyebut perkataan, barulah dia dapat Pokemon. Jadi kita nak Pokemon ini dijadikan sebagai satu motivasi lah untuk dia. Okey. Dan saya mungkin sebenarnya saya tengah mengumpulkan, okey, menggunakan AI, okey, di mana saya tak nak menggunakan objek-objek ataupun Pokemon karakter yang dah ada. Jadi mungkin nanti saya akan upgrade lagi dengan karakter yang saya create sendiri. Okey, insya-Allah lah. Takat ni belum berkesempatan. Okey, jadi ini sahaja perkongsian saya. Mungkin cikgu ada soalan nak ditanya, cikgu boleh komen dekat bahagian bawah ni. Dan kalau nak dapatkan template ini, template bagi permainan ini, saya perlukan bantuan daripada cikgu-cikgu. Saya bantu cikgu, cikgu bantu saya, di mana saya perlu dapatkan data penggunaan bagi inovasi Speakermon ini. Jadi bagaimana caranya cikgu nak dapatkan? Cikgu boleh pergi kepada deskripsi video, klik pada more, okay? Pergi kepada deskripsi video, cikgu klik link yang diberikan, iaitu link Google Form. Okay? Kemudian cikgu isi form itu di bahagian respons, di mana saya perlukan maklum balas dan juga gambar-gambar penggunaan, yang itu cikgu boleh isi kemudian lah. Cikgu isi mana yang ada dulu, cikgu submit, dan saya akan send link template ini di email cikgu. Okay? Dan apabila cikgu dah menggunakan, cikgu just edit response pada Google Form tu, cikgu masukkanlah gambar-gambar penggunaan. Okay? Cikgu bantu saya cikgu masukkan juga maklum balas daripada penggunaan cikgu dalam kelas. Okay? Jadi saya harap agar perkongsian ini dapat membantu guru-guru, dan mungkin kalau ada pertanyaan seperti mana saya kata tadi, boleh letakkan di ruangan komen. Okay? Jadi setakat ini sahajalah perkongsian, okay, untuk hari ini. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe di YouTube channel Cikgu Ayu. Jumpa lagi dalam siri perkongsian yang akan datang. Bye.